Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ahda Dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain falabisahuma an Amir wujubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adkiyun huma am la. Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihyah ni seorang sahabat. Dihyah ni sahabat, yang ambil catatan, Dihyah ni sahabat yang paling, antara yang paling handsome hidup zaman Nabi SAW, Dihyah. Dan juga Dihyah ni, kalau Jibril datang, Jibril akan rupa dengan Dihyah. Ni cerita dia. Sebab tu kadang-kadang ada hadis Nabi tanya pada sahabat, ada nampak Dihyah tak lalu dekat sini? Bukan Nabi tanya Dihyah sebenarnya, Nabi tanya Jibril. Tapi Nabi tanya pada sahabat, ada nampak Dihyah tak? Sebab Jibril kalau datang, dia akan berubah ikut muka Dihyah. Dan Dihyah orang yang antara yang handsome dekat zaman Nabi SAW. Yalah, malaikat kan dia boleh merubah muka ikut muka dia nak. Kalau kita muka boleh kopi muka siapa kita nak, mestilah kita ambil muka Tom Cruise kan, kita ambil muka orang yang paling handsome kan ni. Sebab dah boleh muka kopi, ambil yang muka paling handsome. Takkan nak ambil muka orang yang macam jambatan tak siap kan, mesti ambil muka handsome. Jadi Jibril dia turun, dia tengok sahabat mana muka paling handsome, Dihyah muka handsome, dia kopi muka Dihyah. Dia Dihyah. Baik. Dia pun hadiahkan khuf kepada Nabi SAW dan Nabi memakai. Ini adab kita bila orang bagi kita hadiah, kita pakai. Biar kita orang bagi hadiah. Contoh kita kata orang tu pernah bagi baju dekat kita, dan kita nak pergi rumah dia, biar kita pakai baju dia bagi. Dia tengok, bagusnya orang ni, aku bagi baju dia pakai kan. Dia pun rasa dihargai. Barang yang orang bagi pada dia dimanfaatkan. Kita pun bagi, kalau orang bagi apa kita pakai. Walaupun kita jarang pakai, tapi kalau orang tu ada kita pakai. Supaya orang nampak dia pakai benda aku bagi. Kalau tak, orang kata aku bagi kat dia benda tu tak pernah nampak pun dia pakai, tentang dia buang tu bagi orang lain kat dia. Nabi dia pakai sebagai tanda menghargai. Amir Asy-Sya'bi melaporkan sebagai tambahan daripada hadis di atas, dan baju jubah Rasulullah dan baju jubah. Maknanya Dihyah dia bagi khuf dengan jubah sekali pada Nabi SAW. Bukan kasut saja. Rasulullah SAW memakai sepasang kasut itu sampai koyak. Nabi pakai sampai koyak kasut itu. Nabi pakai bukan macam kita. Kadang-kadang kasut tak koyak lagi kita buang, kasut tak koyak lagi kita beli baru. Ini saya sendiri lah, kadang-kadang tengok kasut ada lagi, tapi tengok murah kasut ni, ada set, beli satu kan, beli satu. Dalam isteri bising, kasut nak tak mana ni penuh rumah kan. Dan Nabi SAW begitulah, dia pakai sampai koyak. Bagi dia tidak mengetahui adakah kulit kasut itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Tapi Nabi SAW pakai, tidak ada masalah untuk pakai. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib, dan hadis ini sebenarnya bertaraf hasan, hadis hasan. Baik. Kerana bagi kas kulit ni, kalau kita pakai, dia mestilah disamak. Bila dia samak, barulah bersih daripada najis, bersih kering, maka boleh dipakai untuk tujuan, tak ada masalah pun. Bahkan dia tidak mesti disembelih atau tidak. Ada benda, contohnya kita kata benda yang memang tak halal dimakan pun, buaya. Ada tak orang pakai kulit buaya buat pakaian? Buaya tak boleh makan, tapi kulit buaya boleh digunakan untuk pakaian, dengan syarat mesti ada dibersihkan daripada najis. Dibersihkan najis, samak, buang apa semua, dia ada kaedah dia lah, buang najis yang ada pada kulit binatang ni, kemudian barulah digunakan untuk pakaian. Tidak ada masalah kalau begitu. Okey, habis bab bukanlah kasut sebenarnya, dia lebih kepada khuf Nabi SAW. Di zaman Nabi dia tak ada kasut yang sama macam kita, tak ada. Dia orang pakai capal. Dan musim sejuk orang baru pakai khuf. Dia tak ada kasut boot macam kita ni, tak ada, orang pakai capal dulu. Okey. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitulah sandal Nabi SAW. Capal lah. Sandal ni bukan sandal yang macam kita. Kita hari ni kalau istilah sandal ni, sandal yang ikat kaki kita tu kan, tu sandal. Tapi sebenarnya dia adalah capal. Maksud dia. Okey. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah ni tabi'i. Kenapa dia tanya pada Anas bin Malik? Orang yang paling tahu barang peribadi Nabi, Anas bin Malik lah. Jadinya Anas bin Malik kata, Qatadah tanya, kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala
lahuma qibalan. Bagaimana bentuk sandal Nabi SAW? Anas bin Malik menjawab, sandal baginda mempunyai dua tali qibal. Tali qibal ialah tali sandal bahagian hadapan yang terletak di antara dua jari kaki. Dua tali qibal pada sandal Rasulullah SAW itu adalah satu tali diletakkan di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk, dan satu lagi diletakkan di antara jari tengah dengan jari manis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Itu tali qibal. Tali qibal ni macam selipar kita sekarang ni, selipar taksim, selipar apa, tandas tu kan, selipar jamban tu. Satu kita kepit dekat ibu jari kan, satu tu tali qibal. Aku panggil nama dia. Tapi Nabi zaman Nabi SAW ada dua tali qibal. Dulu saya bukan dulu, sekarang saya ada dekat Capal tu. Capal tu saya pergi dekat Masjid Sintaling kulit, saya beli dulu mahal, RM80 macam tu. Memang dia ada dua tali qibal. Sebab saya tengok hadis ni dengan Capal tu sama. Kadang-kadang orang buat Capal dia tak sama macam yang disebut dalam hadis riwayat Anas bin Malik ni. Saya tengok Capal tu sama. Tapi tentu jangan tanya ada lagi ke tak jual kat situ. Sebab saya beli tu 10 tahun lepas, 2012 saya beli sipar tu. Sekarang dah 2023. Capal tu ada lagi kat rumah. Kadang-kadang saya pakai, tapi saya jarang pakai sebab tampak dia licin. Dan mula nak terguling dia surau. Surau-surau kadang-kadang mosek kan. Dia mosek sampai, kadang kita belum sampai tu nak terguling, nak licin sangat. Tapak dia dah tak ada bunga sebab dah lama saya nak pakai. Tapi Capal tu sama. Dia ada dua tali qibal nyangkut dia. Kalau orang tak biasa pakai, susah nak pakai. Saya mula-mula pakai, payah rasa pakai. Sebab kita dah biasa kepit satu jari, atau kita pakai tutup pintu kan, selipar kita kan. Ini dikepit dua jari. Mula-mula tu tak reti, macam mana nak kepit gaya dia ni. Dan kiri kanan dia nampak macam sama. Kiri kanan dia, kalau tertukar lagi pun dia sama je. Sebab Capal nanti dia bukan bentuk menyengit je kita kan. Capal nanti kan dia bentuk tegak macam tu. Bentuk yang macam tuan-tuan tengok bentuk Capal tu, dia kan tegak macam tu. Selipar kita kalau pakai kiri kanan, pergi masjid kata pakai apa pakcik ni, pakai selipar kiri kanan, buang tepiak lah ya kan. Orang kata lain, tapi selipar tu pakai kiri kanan tertukar pun tak apa, dia tak nampak beza, nampak dia sama je. Selipar tu, Capal tu dia ada dua tali qibal yang mengepit jari. Itu Capal sama macam di zaman Nabi SAW. Tadi saya cari nak pakai di surau ni, nak tunjuk kat tuan. Saya tengok hujan ni kan betul-betul ke mana-mana, tak payah lah kan. Takut kat sini memang tak. Kat rumah saya jadi naik tangga turun tangga tu kan. Kan terguling saya tak pakai. Tak perbaloi. Baru jatuh. Baik. Hadis yang ke-75. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan musanna mathniyun mathnan syirakuhuma." Sama juga dia kata sandal Rasulullah SAW mempunyai dua tali qibal yang setiap talinya terbahagi dua. Maksudnya ni, lepas tu dia mengikat kaki tu dah terbahagi dua kan ni. Lepas tu dia satu ni satu sini. Dia jadi pengikat kepada kaki. Hadis ni adalah hadis sahih. Okay. Isa bin Sahman berkata, "Akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawain." Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal lauma qibalan, yang tidak berbulu kulit. Ni sandal tu memiliki dua tali qibal. Yang ni lepas Nabi SAW wafat. Anas bin Malik dia ada simpan beberapa khazanah milik Rasulullah SAW. Barang peribadi Nabi bagi pada Anas, ada simpan. Jadinya bila sahabat-sahabat ataupun tabi'in lepas daripada itu rindu pada Nabi, dan mereka datang jumpa Nabi SAW, jumpa daripada Anas bin Malik, nak tengok apa barang Nabi ada supaya kami dapat, satu boleh tabarruk, keduanya nak hilangkan rindu pada Nabi SAW. Boleh tabarruk. Tabarruk dengan barang memang milik Nabi SAW, tak ada masalah. Memang betul, Capal tu memang milik Nabi, itu bukan replika. Itu memang Nabi pakai Capal tu, tak ada masalah, memang ada keberkatan. Bahkan janggut Nabi, rambut Nabi, ada sahabat-sahabat yang kalau anak dia demam, dia akan rendam janggut Nabi, rambut Nabi tu, air tu dibagi pada anak-anak minum, dan boleh sembuh daripada sakit. Ya, sebab memang janggut daripada Nabi SAW. Hari ni kalau orang kata ni janggut Nabi SAW, nak buat rendam air tak? Jangan buat besar lah, kita pun tak tahu betul ke tak janggut tu ada untuk bulu ketiak je kan. Minum nyengih je. Tak banyak barang yang kekal sampai ke hari ini. Saya sebut kan, kebanyakan barang Nabi susah kita nak kata dia kekal sampai hari ini, kerana sahabat-sahabat satunya wasiat tanam sekali dengan dia bila mati. Kenapa? Kerana nak ada barang Nabi ni, kalau tanam dengan dia sekali, untuk keberkatan barang Nabi ni tak kena azab dalam kubur.
Jadi ini sahabat-sahabat wasiat tanam sekali. Itu yang barang Nabi tak banyak sampaikan. Dan Nabi pun kita baca kehidupannya, bukan banyak barang macam kita. Kita ialah kalau boleh wariskan kasut kat rumah tu, lampak kasut rumah, baju kat rumah boleh waris. Nabi baju bukan banyak sangat, Nabi pedang bukan banyak sangat kan. Jadinya benda tu tak banyak pun. Jadi kita nak kata barang tu sampai ke zaman kita ni tak banyak. Jadi kalau orang kata ni ada barang Nabi, ni ada barang Nabi, ada barang Nabi, payahlah kita nak kata authenticity itu, keaslian barang tersebut kan. Fahaddatsani Sabitun. Jadi dua tadi sandal ni tadi tidak berbulu, kulit dia bukan kulit berbulu. Fahaddatsani Sabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sabit memberitahu, Anas bin Malik beritahu sandal ni adalah kepunyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Bila kita ada hadis riwayat Bukhari, bukan hadis sahih. Dan kenapa kita banyak nampak hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Tirmizi? Kan Imam Tirmizi merupakan salah seorang daripada anak murid kesayangan Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika dia nak wafat, dia beritahu, aku tak tinggalkan dekat Bukhara ni seorang yang kuat, paling kuat ingatan dia lebih daripada Tirmizi ni, Imam Tirmizi, Abu Isa kan, Abu Isa Ja'far Tirmizi ni. Baik, Ubaid bin Juraish berkata kepada Abdullah bin Umar, aku pernah melihat engkau memakai sandal sibtiyah, sandal kulit yang tidak berbulu. Abdullah bin Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Aku melihat, Ubaid bin Juraish berkata, aku melihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar salah seorang yang juga rapat dengan Nabi SAW, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang juga banyak meriwayatkan hadis. Dia kata, aku nampak Abdullah bin Umar pakai capal, sama juga capal dibuat daripada kulit dan tidak berbulu. Kan kulit ni ada yang kadang-kadang dia ada bulu, ada yang tak ada bulu, yang memang disamak rata. Jadinya aku tengok Abdullah bin Umar pakai capal tak ada bulu. Mungkin zaman tu ada orang yang pakai capal ada bulu juga. Dan baginda berwuduk. Jadi kenapa dia pakai? Abdullah bin Umar kata, kerana aku nampak Nabi pakai macam tu. Ni kita tengok nanti bab pedang ke, bab baju ke, bab makanan ke, bab capal ke, sahabat-sahabat bila dia kata, kenapa kau pakai macam ni? Sebab aku nampak Nabi SAW pakai. Kenapa kau buat design pedang macam ni? Kerana aku nampak Nabi SAW pedang dia macam ni. Kenapa kau makan macam ni? Sebab aku nampak Nabi SAW makan macam ni. Kenapa kau suka makan ni? Kerana Nabi SAW suka makan ni. Itu sahabat Nabi. Walaupun di sana tidak ada suruhan, tak ada Nabi kata pakai capal jangan ada bulu, pakai capal mesti ada dua kebal. Tak ada Nabi suruh begitu. Kerana dalam bab pakaian dia bebas, selagi pakaian tersebut tidak melanggar syarak, tak ada masalah. Nak pakai selipar macam mana pun okey. Tapi sahabat-sahabat di sana, walaupun tidak ada suruhan daripada Nabi SAW, tapi kalau cerita kepada Nabi, dia pakai macam tu. Jadi kita ni pakai, kenapa kita duk pakai kamis, pakai jubah, kenapa kita duk pakai serban, kenapa kita duk pakai lidah, kenapa kita pakai? Kerana kita nak tiru Nabi SAW. Kita baca hadis Nabi bagi macam tu. Jadi kerana aku sebagai umat yang kata cinta kepada Nabi, aku pun nak pakai macam Nabi SAW. Walaupun tak ada suruhan daripada Nabi SAW. Sama macam serban pun sebenarnya tidak ada suruhan daripada Nabi SAW. Tapi kita pakai kenapa? Kerana mencintai Nabi SAW. Nabi pakai serban, aku pun nak pakai serban juga. Kan? Jadi saya tak berapa setuju kadang-kadang walau ada asatizah yang kata serban ni Nabi tak suruh pun. Betul. Dia kata serban ni zaman Nabi pakaian tradisi orang Arab. Abu Jahal pakai serban, dia kata betul kata. Tapi sebabkan Nabi pakai, kita pakai juga serban sebab mencontohi Nabi SAW. Mudah-mudahan niat kita ni sama dengan macam sahabat-sahabat tadi. Kenapa dia pakai begini? Kerana mencintai Nabi SAW dan Nabi akan bagi dan kita akan mudah-mudahan dapat pahala sebab nak mencontohi Nabi SAW dan mencintai Nabi SAW. Itu yang penting. Okay. Oleh sebab itu aku suka memakainya, sebab Nabi pakai macam tu dan aku pakai juga. Dan hadis juga baginda berwuduk dengan tidak melepaskan sandal itu daripada kaki. Nabi wuduk kerana Nabi tak cabut. Satu, kita kena faham keadaan lantai di zaman Nabi SAW bukan macam kita lantai simen. Jadi tu terbayang kalau buka selipar, basuh kaki, pijak lantai berpasir, melekatlah pasir kat kaki kan?
Jadi sebab tu Nabi SAW yang ambil wudu, dia longgarkan sikit. Jadi Nabi mesti pastikan air sampai dekat tapak kaki. Sebab tu Nabi pakai begitu. Jadi kita boleh juga nak buat macam tu. Cuma zaman kita, kalau kita campur pun tak ada masalah. Lebih selamat kerana air lebih rata. Kita kena faham Nabi buat begitu kerana keadaan di zaman dia tak berapa mengizinkan nak buat macam tu kan. Sebab tu kita kena faham hadis ikut zaman Nabi SAW. Bukan faham hadis dengan bacaan zaman moden kita hari ini. Dia takkan sama. Okay. Hadis ni adalah hadis sahih. Baik. Okay. Abu Hurairah berkata, "Kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan." Sama juga Abu Hurairah berkata, Nabi SAW menyecapal adik umur tadi qibal. Abu bin Hurais berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lain makhsufatain." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat memakai sepasang sandal yang bertampal dan berjahit. Kita mari daripada hadis ni, boleh tak kita pakai selipar atas mat? Boleh, tak ada masalah. Tapi bukan nak surau lah. Jangan buat masalah pakai selipar. Dia kata, aku baca hadis dia kata, kitab Imam Tirmizi, Nabi pakai selipar atas mayat. Ya, masjid zaman Nabi tak ada kapel. Boleh lah pakai selipar, tak ada masalah. Masjid kita jangan buat pasal pakai selipar kan. Tak payah pakai selipar, susah. Jadi Nabi mana boleh, tapi mestilah capal ataupun selipar tu tidak ada najis. Tidak ada najis padanya. Dari Nabi SAW tak ada najis padanya, maka Nabi buat solat tidak bersalah. Dan Amr bin Hurais berkata, selipar Nabi pakai itu, sampai capal Nabi pakai itu bertampal dan berjahit. Nabi benda kadang-kadang lagi boleh pakai, dia pakai. Sebab satu benda tu buat dari kulit dia tahan lama, jadi masih boleh dibaiki lagi. Kita selipar getah beli RM3, tak payah nak jahit. Memang dah tak minat tampan lah selipar tu kan. Selipar ini lekat bawah selipar jamban tu, kalau putus tu, apa tuan nak apa, nak pergi lekat dia ikat, tak payah. Tuan janganlah macam tu sangat, dengan RM3-4. Lain lah kalau kita kasut kulit ataupun selipar tu selipar mahal, capal yang mahal kan, beli raya dekat apa nama, dekat dan Jalan Tar bila raya, beli time bila tahun 73 beli. Tahan sampai sekarang kulit elok jahit. Okey, tak ada masalah. Yang Nabi selagi boleh pakai dan biarkan jahit. Ini kaedah Nabi SAW dalam bab dunia. Baik. Okey. Apa lagi? Saya tengok sekejap. Okey. Kita masuk yang last satu, hadis 80. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah SAW berkata, "La yamshi," ini yamshian, "ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhfihima liyakhla'huma jami'an." Janganlah kalian berjalan dengan sebelah sandal sahaja, hendaklah memakai ataupun melepas kedua-duanya. Ini dalil daripada Nabi SAW. Baik, mana tadi? Saya tengok ada, kalau tak salah saya ada hadis Nabi SAW sebut. Okey, tak apa, kita baca ni dulu. Nabi SAW larang kepada kita, kalau jangan pakai sebelah selipar. Kalau putus, cabut dulu. Ini kaedah kita kan. Kalau kita katakanlah jalan, selipar putus sebelah, cabut dulu. Jangan pakai sebelah. Larangan Nabi SAW. Kalau tidak silap saya, di sana ada hadis Nabi kata syaitan suka jalan pakai sebelah selipar. Jadi jangan pakai selipar sebelah. Pakai, kalau putus, cabut dua-dua. Tak payah pakai sebelah. Dilarang oleh baginda Nabi SAW kan. Jangan buat perangai macam orang gila. Sebelah pakai selipar, sebelah tak pakai selipar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Habis bab ni, nanti kita akan sampai, ada sikit lagi. Nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang berkaitan dengan adab pula, bagaimana nak pakai selipar ataupun nak melepaskan selipar. Okey. Bila kita masuk bab capal Nabi SAW ni, zaman sekarang ni, saya mungkin pernah cerita pada tuan-tuan, tapi saya nak sebut sekali lagi, mungkin ada yang tak perlu dengar ataupun yang menjadi kekeliruan pada kita hari ini. Bila kita kata bab capal, memang ada hadis yang kita telah baca banyak juga riwayat-riwayat yang sahih daripada Bukhari dan juga banyak riwayat yang hasan. Memang Nabi SAW pakai capal. Okey. Satu. Keduanya kita sebut tabarruk ni.
boleh, tak ada masalah. Tabarruk dengan campal pandangan Nabi SAW, sahih seperti mana dibuat oleh para sahabat. Okey, zaman kita pada hari ini orang jadikan campal tu satu simbol. Tu jadi isu sikit, perbalahan. Kan saya pernah sebut, saya duduk tengah-tengah. Saya tak ke sana sangat, saya tak ke sini sangat. Dia tidaklah kita kata tak boleh langsung, ataupun kita kata boleh sampai melebih-lebih juga tidak boleh itu. Dalam Islam ni sebaik-baik perkara adalah awsatuha, pertengahan. Okey, dalam bab campal ni kita boleh jadikan seperti mana orang zaman sekarang hari ni jadikan campal ni sebagai tidak mengingati Nabi SAW. Contoh kita kata, kenapa tak tulis ingat Nabi SAW, SAW. Kadang-kadang benda tu kita bawa pergi tanda. Jadi mungkin dia kata, jadi kalau aku pakai ada nama Nabi SAW dengan Allah ni, tak boleh bawa kita tanda. Jadi dia kata aku gunakan logo campal sebagai mengingati Nabi SAW. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebagai dia kata alasan dan ingatkan Nabi. Cuma penggunaan ni jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas ni sampai seolah-olah kita jadikan benda tu macam simbol agama dah. Tak boleh. Kan? Dia dah macam Islam simbol ni campal. Tak boleh, itu bahaya. Takut dia akan jadi seperti mana orang Nasrani, orang Kristian, sebabkan Nabi Isa kena salib, jadi dijadikan salib sebagai agama Kristian, sebagai mengganti Nabi Isa kena salib. Lala salib jadi bawa rantai, letak atas gereja dan sebagainya. Kita tak nak jadi sampai macam tu. Kerana dalam Islam tidak nak, bahkan zaman Nabi SAW tak pernah pun jadikan campal sebagai salah satu simbol berislam. Dia jadi bila lepas-lepas daripada zaman tu. Jadi saya pun tak kata benda tu tak boleh mutlak. Kerana apa? Kerana ada ulama-ulama yang membolehkan. Bahkan ada ulama-ulama yang menjadikan simbol campal ni dekat kitab dia, dekat depan kitab, dekat mukadimah kitab, bahkan ada hiasan dekat tempat-tempat masjid dan sebagainya. Kita kata tak ada masalah. Cuma penggunaan dia tu kita kena jaga batas ni. Jangan sampai jadi melampaui batas kan. Sebab saya dah mula nampak benda ni bila dikomersialkan. Bila ulama-ulama guna dekat kitab semua, kita okey dah kan. Tapi bila dia start komersial, ada orang buat topi, ada orang start buat bag, dan bukan murah pula benda tu kan. Topi sampai harga beratus kat topi video, ingat 100 lebih 200 macam tu. Kemudian benda tu dia jadi meluas. Orang yang mengaji pun baca, orang yang jahil pun pakai juga. Bila orang jahil pakai, benda tu jadi komersial. Ditakuti nanti ada orang-orang yang jahil akan menganggap ni simbol Islam ni, simbol campal. Kita takut satu generasi yang faham beralih kepada satu generasi lain, generasi yang makin tak faham, makin jauh daripada agama. Kan kita ni akhir zaman ni. Akhir zaman ni orang makin alim agama, orang makin jahil agama. Orang makin jahil agama. Generasi seterusnya akan makin kurang agama. Takut datang generasi orang Islam yang cucu cicit kita buat gantung kat leher lagi. Kan dekat masjid atau kubah tiba-tiba ada lambang campal lah. Kita tak nak benda begitu berlaku. Jadinya ulama ni dia yang ada yang syadid, dia tak bagi terus. Jadi saya ambil perkara yang pertengahan. Jadi boleh pakai dalam masalah, cuma jangan jadi pegangan yang agak melampau dekat situ. Baik, wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung lagi pada tahun hadapan. Tahun depan kan, dah bulan 12 kan, hujung 2 minggu ni. InsyaAllah kita sambung jumpa pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat menambah ilmu, kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan kita lebih mengenali baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita mencontohi kepribadian Nabi SAW. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.